PPKM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 11 Mei bersama saya Syahril Sarafuddin dan juga saya Laurendra Fiona berdekatan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Kepaksian ASEAN fokus erat hubungan dengan Amerika Syarikat. Malaysia dijangka tarik pelaburan baharu lebih 14 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kini berada di Washington untuk lawatan kerja 4 hari sempena sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN. Beliau akan menyertai Presiden Joe Biden, Naib Presiden Kamala Harris dan 7 pemimpin ASEAN lain pada sidang kemuncak khas tersebut. Ketibaan Perdana Menteri pada 8.16 malam di Pangkalan Tentera Joint Base Andrews di Maryland disambut penasihat kanan kepada Ketua Protokol Amerika Syarikat Asal Roberts dan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Brian McFeeters. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Presiden Biden akan menganjurkan majlis makan malam untuk pemimpin ASEAN di White House pada Khamis waktu tempatan. Ini akan diikuti dengan beberapa siri perbincangan di Jabatan Negara Amerika Syarikat pada hari berikutnya. Sidang kemuncak khas berkenaan seiring ulang tahun ke-45 hubungan dialog ASEAN dan Amerika Syarikat. Ia merupakan kali kedua dianjurkan oleh Presiden negara itu selepas Barack Obama pada Februari 2016. Malaysia akan menekankan kepaksian ASEAN dalam hubungan dengan Amerika Syarikat. Sebarang isu yang bakal dibincangkan pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN pada 12 dan 13 Mei di Washington akan dilihat dari sudut pandang negara anggota. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyifatkan sidang kemuncak khas kali ini sebagai menarik kerana ia berlaku dalam suasana pentadbiran Joe Biden yang mengutarakan beberapa perkara baru. Hani Muhili melaporkan. Hubungan perdagangan serta keselamatan serantau akan diberi fokus apabila Presiden Biden menjadi tuan rumah kepada pemimpin ASEAN. Sidang kemuncak itu juga menawarkan peluang kritikal kepada Biden untuk merangka hala tuju baharu bagi strategi pelbagai hala yang lebih berkesan dalam menangani krisis politik di Myanmar. Jadi kita lihat bahawa ada perkembangan baru di pihak Amerika Syarikat dan tentulah Malaysia dan ASEAN harus mengambil prihatin terhadap perkara-perkara tersebut dan sebab itu saya jangka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan antara lain menekankan soal ASEAN centrality dari segi hubungan antara ASEAN dan Amerika Syarikat. Maknanya tak kiralah Amerika Syarikat boleh bertukar dasar, boleh bertukar pentadbiran tetapi dan kita menghormati mereka dari segi itu, namun Malaysia seperti mana biasa kita dengan pendirian ASEAN Centrality itu. Maknanya kita boleh bincang isu ekonomi, isu geopolitik, memang itu perkara yang saya jangka akan dibincangkan tetapi kita akan melihatnya dari sudut pandang kita dan dari sudut pandang ASEAN. Sidang kemuncak khas kali ini seiring ulang tahun ke-45 hubungan dialog ASEAN dan Amerika Syarikat. Kenyataan wawasan bersama yang dijangka dikeluarkan pada akhir sidang kemuncak khas tersebut akan menekankan komitmen dan aspirasi untuk meningkatkan perkongsian ASEAN-Amerika Syarikat. Sempena sidang kemuncak khas berkenaan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan bertemu ketua-ketua industri Amerika serta Majlis Perniagaan dan Dewan Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN.
Menurut laman sesawang ASEAN, Amerika Syarikat kekal sebagai rakan dagangan penting persatuan itu dengan jumlah perdagangan dua hala pada 2020 mencecah 308.3 bilion dolar Amerika, menjadikannya rakan dagangan kedua terbesar ASEAN dalam kalangan rakan dialog. Amerika Syarikat juga merupakan sumber luar terbesar pelaburan langsung asing FDI ASEAN bagi tahun sama. Selain pemulihan COVID-19 dan rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik yang baharu, konflik Rusia-Ukraine mungkin tidak dapat dielak meskipun ia bukan agenda utama Malaysia. Selama ini pun kita menghadkan soal pertumbungan kuasa besar di rantau ini dari dua sudut saja, ekonomi dan teknologi. Dan setiap kali ada apa-apa yang menunjuk kepada ketenteraan politik, selalu kita tarik break. Kita kata, Nana, kami tak bincang bab ini. Kita nak bincang teknologi, ekonomi. Jadi kita very sure dari segi pendirian kita selama ini. Sidang kemuncak khas kali ini adalah yang kedua sejak 2016 dan bakal menyaksikan pembabitan 8 daripada 10 pemimpin ASEAN. Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan melepaskan jawatan pada Jun, manakala pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak menerima jemputan. White House tidak mengeluarkan banyak butiran mengenai sidang kemuncak khas kali ini, namun mengatakan komitmen kekal Amerika Syarikat terhadap ASEAN. Semasa tahun pertama pentadbiran Biden, penglibatan dengan negara-negara Asia Tenggara sangat sukar disebabkan sekatan perjalanan COVID-19 dan isu dalaman ASEAN yang disebabkan oleh rampasan kuasa Myanmar pada Februari 2021. Pada 12 Mei waktu tempatan, 8 pemimpin ASEAN dijadual menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Biden di White House. Bagaimanapun, mesyuarat sempena sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN akan diadakan di Jabatan Negara Amerika Syarikat. Untuk rekod, Kemboja merupakan pengerusi ASEAN 2022, manakala Indonesia adalah penyelaras negara bagi perkongsian Amerika Syarikat dan ASEAN untuk tempoh Ogos 2021 hingga 2024. Hania Muhili, Washington. Misi Perdagangan dan Pelaburan di Amerika Syarikat dijangka menarik pelaburan baharu bernilai 14.62 bilion ringgit. Menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, banyak syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat menyatakan komitmen untuk mengembangkan operasi di Malaysia. Saya juga telah bertemu dengan beberapa syarikat utama Amerika Syarikat dalam tempoh 2 hari ini, khususnya yang terlibat dengan sektor-sektor teknologi tinggi termasuk Texas Instruments dan juga India. Mereka telah membuat keputusan untuk mengembangkan pelaburan sedia ada di Malaysia dan mengekalkan Malaysia sebagai destinasi dan hub pelaburan di rantau ASEAN. Datuk Seri Azmin kini berada di Washington bagi mengetuai misi perdagangan dan pelaburan negara. Selepas Washington, beliau akan ke San Francisco, Seattle dan Los Angeles untuk mengadakan pertemuan dengan lebih ramai pemain industri teknologi tinggi. Sementara itu, Duta Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat Catherine Tai menyambut baik cadangan Malaysia untuk menggerakkan semula perjanjian rangka kerja pelaburan TIFA. Malaysia secara dasarnya terbuka untuk berbincang lanjut mengenainya. Pada masa sama, Malaysia juga bersedia mengadakan perbincangan mengenai rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik IPEF yang dicadangkan Presiden Biden. Perkara itu dibangkitkan ketika mesyuarat bersama Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo. Sebelum ke Washington, Perdana Menteri menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri di London. Beliau gembira melihat hubungan keluarga Malaysia di United Kingdom, UK yang begitu rapat tanpa mengira kaum dan agama. Pada masa sama, berbangga dengan semangat yang dizahirkan kerana hubungan erat bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Bukan saja kalangan student, kalangan pekerja, kalangan semua pihak, daripada semua golongan saya begitu rapat. Inilah
itulah sebenarnya impian saya untuk melihat Malaysia sebagai satu rakyat Malaysia sebagai satu keluarga besar dan kita panggil keluarga Malaysia. Ini kunjungan pertama Datuk Seri Ismail Sabri ke UK sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Majlis dihadiri kira-kira 250 rakyat Malaysia yang bekerja dan melanjutkan pengajian di UK. Antaranya pakar bedah Dr. Nur Amali Najib Bakri yang menetap di Victoria, London sejak 18 tahun lalu. Suasana meriah diserikan dengan pemakaian baju Melayu dan baju kurung dalam kalangan hadirin sambil menikmati hidangan lazim ketika Syawal. Mereka turut mengambil peluang membangkitkan pelbagai isu dan masalah yang dihadapi untuk perhatian Perdana Menteri, termasuk tambahan allowance kepada pelajar yang menuntut di sana. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang dipindahkan di daerah Beaufort dan Tenem seramai 1,826 orang daripada 698 keluarga. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 20 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Tenem, termasuk 5 PPS berstatus siap sedia. Keseluruhannya 1,608 penduduk daripada 638 keluarga di PPS Tenem dengan jumlah tertinggi 233 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Maugus. Ini diikuti 209 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Pomon Tomon, 167 penduduk di PPS Dewan Kebudayaan Mandalom Lama, diikuti PPS yang lain. PDRM, APM, Rela, di mana Jabatan Kesihatan turut bergerak untuk memeriksa setiap pusat pemindahan sementara yang telah diaktifkan untuk memastikan setiap mangsa-mangsa yang terkesan mendapat bantuan yang secukupnya dan juga maklumat bencana itu adalah lengkap dan tepat. Di Beaufort, hanya satu PPS dibuka di Dewan Selangor melibatkan 218 penduduk. Manakala di Pahang, banjir kilat yang berlaku di Janda Bai telah pulih. Kesemua 42 keluarga dari 3 kampung yang terjejas dilapor telah pulang ke kediaman masing-masing. Bantuan awal kepada penduduk terjejas telah digerakkan kerajaan negeri. Ia meliputi kit makanan dan barangan keperluan asas. Penyediaan kit makanan dan juga barang-barang keperluan seperti tilam, bantal dan sebagainya lah. Toto pun ada. Okay. Itu buat sementara waktu ni lah. Kit bantuan daripada APM. Lagi satu untuk membantu penduduk-penduduk kampung ni juga, Majlis Tindakan Sosial Pahang akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan rumah-rumah penduduk yang terlibat. Akan bermula pagi esok. Loji rawatan air LRA Pokok Sena yang terjejas akibat ban pecah di Telaga Batu Jitra, Kedah telah beroperasi semula sepenuhnya kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Ia berikutan ban kecemasan dari Sungai Santap ke Sungai Pelubang siap dibina tengah malam tadi. Pembinaannya membolehkan kemasukan dan peningkatan air ke terusan tengah pada paras yang membolehkan LRA Pokok Sena beroperasi semula. Susulan itu, bekalan air terawat melibatkan 38,500 akaun pengguna di sekitar Pokok Sena dan sebahagian pendang dijangka pulih secara berperingkat hari ini. Bekalan air mentah dari terusan bandar telah dilepaskan. Berikutan belat yang telah dibina itu telah siap pada 12.20. 5 minit kemudian, air yang ditakung di baras Pelubang itu dilepaskan. 6 jam kemudian, air itu telah sampai ke LRA Pokok Sena. Tambahnya, LRA Bukit Pinang dan LRA Jenun Baru turut beroperasi 100%. Sementara LRA Jenun Lama beroperasi 70% berikutan masalah elektrikal dalaman dan tekanan air rendah.
Sementara itu, Kedah memohon Kementerian Pertanian dan Industri Makanan segera membaiki runtuhan akibat ban pecah di Telaga Batu Jitra. Tujuannya memastikan sumber bekalan air untuk lebih 13,000 hektar sawah tidak terjejas. Kelewatan proses baik pulih dikuatiri menjejaskan aktiviti penanaman dan pengeluaran padi hingga mengganggu rantaian bekalan makanan negara. Jadi kena repair. Saya dimaklumkan oleh MADA kemarin kos dia mungkin 1.5 hingga 1.8. Itu anggaran awal. Tapi kalau kita nak buat ban tu yang lebih kukuh, kerana di situ ada tempat overflow. Kalau terusan tengah tu melimpah, di situlah tempat dia keluar. Di situlah runtuhnya. Mungkin perlu kepada struktur yang lebih kukuh, lebih kemas, kos dia lebih tinggi dan perlu disegerakan oleh agensi-agensi lah, MAFI dan juga patut Majlis Keselamatan Negara patut melihatlah isu ini kerana kita akan melibatkan food security, keselamatan makanan. 28 Juni ini ditetapkan bagi pengurusan kes selanjutnya dalam rayuan Sam Keting untuk menangguhkan sabitan dan hukuman penjaranya atas pertuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja menaiki basikal lajak. Ia bertujuan mendapatkan rekod rayuan sebelum diserahkan kepada pihak terlibat dalam kes berkenaan. Tarikh 28 Jun ditetapkan selepas pengurusan kes diadakan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun semalam. Perkara itu dimaklumkan Peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Keting. 18 April lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Keting menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000 yang dikenakan Mahkamah Tinggi terhadapnya 5 hari sebelum itu. Dia bebas dengan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu pendengaran rayuannya. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Kadar dasar semalaman OPR dinaikkan 25 mata asas kepada 2.00%. Perkara itu diputuskan Jawatankuasa Dasar Moneteri MPC Bank Negara Malaysia BNM. Kadar tertinggi dalam terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.25% dan 1.75%. Sepanjang krisis COVID-19, OPR dikurangkan sebanyak 125 mata asas secara kumulatif kepada 1.75%. Ia paras terendah yang belum pernah dicatatkan sebelum ini bagi memberikan sokongan terhadap ekonomi. OPR kekal pada kadar tersebut sejak Julai 2020. Menurut BNM, penunjuk terkini ekonomi negara mencerminkan pertumbuhan lebih kukuh didorong permintaan dalam negeri dengan pertumbuhan ekspor yang mampan. Pasaran buruh turut
terus disokong kadar pengangguran lebih rendah, penyertaan tenaga kerja lebih tinggi dan prospek pendapatan lebih baik. Dengan pertumbuhan dalam negeri yang semakin kukuh, MPC mengambil keputusan mengurangkan tahap akomodasi moneteri. Bagaimanapun, pengurangan akan dilaksanakan secara terkawal dan beransur-ansur bagi memastikan dasar moneteri kekal akomodatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang mapan dalam persekitaran harga yang stabil. Berikutan peningkatan kegiatan ekonomi dalam keadaan tekanan kos yang berlarutan. Inflasi asas seperti yang diukur oleh inflasi teras dijangka meningkat antara 2 dan 3%. Tekanan harga akan dibendung dengan sebahagiannya menerusi kawalan harga sedia ada dan lebihan kapasiti yang berterusan dalam ekonomi. Dan dalam pada itu, kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas sesuatu yang tidak diduga. Berikutan kadar sebelum ini kekal sejak 2 tahun lalu. Namun, penganalisis ekonomi Profesor Dr. Bajoya Bardai berpandangan kadar OPR sebanyak 2.00% itu dilihat mampu membantu memacu ekonomi negara. Matlamat Bank Negara untuk meningkatkan OPR ialah untuk menarik kecairan di dalam pasaran, untuk menarik pelabur-pelabur menyimpan wang di dalam sistem bank, dan ini dapat mengurangkan tekanan kecairan dalam pasaran yang akan menyebabkan kekurangan permintaan berkesan di pasaran. Peningkatan OPR akan mengurangkan harga barangan namun bergantung kepada respon pengguna. Kenaikan dijangka memberi sedikit tekanan kepada peminjam-peminjam kecil yang terpaksa membayar kadar pinjaman yang tinggi. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang positif antara 4 dan 5% bagi suku pertama tahun ini. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata, pertumbuhan akan didorong pengukuhan aktiviti ekspor dan harga komoditi. Jelasnya, peningkatan harga minyak sawit membolehkan negara menjana hasil serta pendapatan lebih tinggi bagi 3 bulan pertama tahun ini. Kerana kita lihat banyak perkembangan positif yang berlaku pada suku tahun pertama ini, terutamanya daripada peningkatan hasil dari komoditi minyak dan minyak sawit yang mencatatkan harga yang tinggi sejak kebelakangan ini. Dan apabila kita merujuk kepada statistik terkini daripada Jabatan Perakaan Malaysia, harga ekspor kekal kukuh pada Mac 2022 mendorong pertumbuhan positif terma perdagangan sebanyak 2.3%. Pengarah Perhubungan Luar Ideas Malaysia, Dr. Zokri Idris berpendapat kemerosotan nilai ringgit berbanding dolar ketika ini menjadikan barangan dan perkhidmatan negara lebih kompetitif sekaligus meningkatkan jualan ekspor. Kita dapat lihat juga daripada kemerosotan nilai ringgit berbanding US dollar ini sebenarnya apabila kita mencatatkan kemerosotan 3.8%. Namun dari segi positifnya juga ia dapat meningkat dan menyemarakkan lagi ekspor negara, di mana ekspor negara akan menjadi lebih atraktif ataupun lebih menarik di pasaran antarabangsa. Bank Negara Malaysia dijangka mengumumkan perkembangan ekonomi dan kewangan Malaysia bagi suku pertama 2022 Jumaat ini. Baik, saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 18 Mei 2022.
perniagaan anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Berita beranda malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita terus bersama Syarul Islam. Silakan. Baik, terima kasih. Skuad terjun negara kekal sukar dicabar pada Sukan Si Hanoi. The Reds kini hampir pintas The Citizens. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, menjelang pembukaan rasmi Sukan Si Hanoi pada esok, kontingen Malaysia terus melakar kecemerlangan apabila meraih 3 lagi pingat emas pada hari ini. Kini Malaysia telah mengumpul 9 emas, 3 perak dan 9 gangsa setakat ini untuk berada di kedudukan kedua kutipan pingat Sukan Si 2021. Wartawan Alif Ashraf Kamanur di Hanoi, Vietnam ada laporannya. Kem terjun negara terus melakar kecemerlangan pada hari ini apabila membolot keseluruhan 8 pingat emas yang dipertandingkan sejak Ahad lalu. 2 emas yang dihadiahkan oleh kem terjun pada hari ini juga sekaligus melengkapkan sasaran 8 pingat emas ditetapkan kepada skuad terjun negara. Dalam saingan yang berlangsung di Aquatic Sport Palace Hanoi menyaksikan emas ke-8 Malaysia diperoleh menerusi Muhammad Syafiq Putih yang mengungguli acara akhir 3 meter papan anjal lelaki. Hari cemerlang buat kontingen Malaysia diteruskan pada hari ini menerusi gandingan Ratu Terjun Negara Datuk Pandelila Rinong dan Nur Dabita Sabri yang menghadiahkan pingat emas ke-9 Malaysia menerusi acara 10 meter platform seirama wanita. Perjalanan penuh dengan kejutan, training pun banyak cabaran, tapi masa pertandingan kami terjun dengan selamat. Saya berpuas hati dengan result. Saya rasa sangat selesa dengan Dabita Sabri sebab rhythm dia memang on point dan tak ada masalah dari segi chemistry juga. Jadi yang cuma perlu diimprovekan lagi ialah kami punya sendiri punya individual teknik. Terdahulu, kontingen Malaysia meraih pingat emas ke-7 menerusi acara seni ganda lelaki menerusi pasangan Muhammad Taqiyuddin Hamid, Sazlan Yuga. Berakhirlah sudah perjuangan skuad terjun negara dengan penutup yang cukup membanggakan Malaysia apabila hari ini 2 lagi pingat emas disumbangkan sekaligus sasaran membolot kesemua 8 acara dipertandingkan sudah tercapai. Ini merupakan permulaan yang cukup positif serta menjadi tonik baharu kepada atlet-atlet sukan lain untuk mengikuti jejak langkah skuad terjun negara dalam merealisasikan sasaran 36 pingat emas yang disasarkan. Alif Ashraf Kamanur dari Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Kecemerlangan skuad terjun diteruskan apabila kem silat negara turut menghadiahkan 1 pingat emas menerusi acara seni ganda lelaki Sukan Si Hanoi. Itu juga adalah pingat emas terawal kontingen Malaysia yang diraih pada hari ini. Pesilat negara Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan Yuga meraih emas dalam acara seni ganda lelaki dengan menewaskan pasangan adik-beradik dari Singapura, Muhammad Hazim Muhammad Zaki dan Muhammad Haziq Muhammad Zaki. Beraksi di Pusat Sukan Bak Tuliam, mereka mempamerkan persembahan mantap untuk memikat juri yang memberikan 9.950 mata mengatasi Singapura yang mendapat 9.905 mata. Lebih manis, kedua-dua pesilat itu mempertahankan pingat emas tersebut selepas memenanginya pada Sukan Si Filipina 2019. Battle macam ni baru first time saya rasa kan. So rasa dia macam puas hati lah sebab main banyak kali. So kita boleh perform. Mungkin pertama kali tu tak baik, kita akan perform yang kedua tu lebih baik dan yang final akan lebih baik. So saya puas hati lah pada hari ini. Ikutkan ini pairing yang ke-3 rasanya. Sebelum ni World, selepas tu Philippines, SEA Games and then the
The last one is Vietnam. So alhamdulillah ketiga-tiga kejuaraan kami dapat pingat emas, kekalkan alhamdulillah. So saya rasa berpuas hatilah dengan pencapaian kali ini. Skuad silat negara sebelum ini meletakkan sasaran untuk membawa pulang 3 pingat emas dari Hanoi. Peluang Malaysia berada dalam kelompok 3 teratas pungutan pingat sukan si Hanoi kini semakin cerah. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kontingen Negara Datuk Nur Azmi Ahmad berdasarkan pencapaian semasa atlet negara ketika ini. Beliau berharap atlet-atlet daripada acara sukan lain mampu mengikut jejak langkah dan semangat dipamerkan skuad terjun negara setakat ini. Aksi yang lebih baik belum melakukan, belum dapat. Dan ini memberi semangat dan peluang kepada atlet-atlet lain yang telah datang dan baru datang supaya memastikan setiap hari kita mempunyai pingat emas, walaupun 1 ataupun 2 butir pingat emas, supaya kedudukan target kita 36 itu tercapai. Beliau ditemui pemberita selepas majlis makan malam bersama media di Hanoi Club Vietnam. Baik, masih lagi perkembangan sukan si Hanoi. Nasib tidak menyebahi skuad futsal lelaki negara apabila tewas 2-6 menentang Thailand di arena Hanam. Dalam aksi tersebut, Thailand mempamerkan dominasi pada awal separuh masa pertama untuk keputusan 5-0. Bagaimanapun, pada separuh masa kedua, Malaysia dilihat cuba bangkit terutama selepas gol ke-6 Thailand. 2 gol Malaysia diperoleh menerusi jaringan Muhammad Azril Rahman dan Khairul Effendi. Kedudukan kekal, Thailand 6, Malaysia 2 sehingga tamat perlawanan. Saudara, berikut kedudukan pingat semasa sukan si Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Edisi sukan beralih ke saingan Liga Super. Kedah Darul Aman KDAFC melangkah ke tangga ketiga Liga selepas terikat 3 sama menentang Petaling Jaya City FC dalam pertemuan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPG semalam. Dalam perlawanan tersebut, KDAFC berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-18 menerusi pemain import Ronald Nahwanja. Penyerang kebangsaan Darren Lock kemudian membawa PJ City kembali dalam perlawanan apabila meledak gol penyamaan pada minit ke-28. Kedudukan 1-1 hanya bertahan 3 minit apabila Nahwanja sekali lagi berjaya menembusi gawang lawan berpunca daripada sepakan percuma. Bersambung babak kedua, KDAFC terus memberi tekanan kepada lawan menerusi Nahwanja yang berjaya meledak hat-trick menerusi gerakan solo menewaskan 4 pertahanan dan penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz pada minit ke-64. Enggan berputus asa, anak buah P. Maniam terus menggandakan usaha untuk bangkit dan berjaya mendapatkan 2 gol menerusi tandukan Mahali Jasuli pada minit ke-76 sebelum jaringan Khairul Muhaimin Zamri pada minit ke-83. Dari edisi sukan 11 Mei 2022 berakhir di sini, saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Detik Gilang Gemilang.
mewarnai semangat perpaduan 11 negara di Asia Tenggara. Persembahan budaya dan barisan atlet serta nyalaan obor merasmikan Majlis Pembukaan Sukan SEA Vietnam 2021 Khamis 12 Mei 7.55 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. Watak Spider-Man sering dikaitkan dengan wira yang tidak didendang. Namun kali ini mereka menerima pujian hanya kerana sifat mulia membantu seorang nenek. Saksikan dalam hashtag. Baik, ini dia aksi dua lelaki berpakaian maskot adiwira Spider-Man membantu seorang nenek tua melintas jalan mendapat pujian ramai. Video tersebut dimuat naik di akaun TikTok Azhar Penjual Jalanan. Bagi memastikan nenek yang menaiki basikal ini selamat menyeberang jalan, kedua-dua lelaki yang merupakan peniaga meminta pemandu memperlahankan kenderaan mereka. Di sebalik pembawaan watak Spider-Man yang dilakukan demi menarik perhatian pelanggan, peniaga ini mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi. Pemandu yang memandu laju sering merupakan bahaya yang mengundang, apalagi jika memandu di kawasan kampung. Terbaru, seorang pengguna TikTok @FizaMiza berkongsi sebuah video memaparkan gelagat ayahnya seolah-olah sedang merakam perangkap laju di depan rumahnya. Tindakan tersebut ekoran berang dengan sikap segelintir pemandu yang sering memandu laju di kawasan rumahnya. Baik, berita perdana edisi 11 Mei berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.